menerangkan cara kanta menumpu dan mencapaikan cahaya, ya. Jadi kita nak terangkan, ya, bagaimana kanta berfungsi atau bertindak untuk menumpukan ataupun mencapaikan sinar cahaya, ya. Jadi objektif pembelajaran nanti pelajar mesti boleh sebutkanlah mengapa sinar cahaya selepas melalui kanta dia akan ditumpukan ataupun dicapaikan. Jadi terlebih dahulu kita lihat kanta, ya, ada yang berkebolehan menumpukan sinar cahaya, ada yang berkebolehan mencapaikan sinar cahaya. Jadi apakah itu kanta? Jadi sebenarnya dia adalah binaan, ya, gabungan, ya, daripada idea gabungan beberapa prisma. Ini boleh jadi satu prisma, ya, ini satu prisma yang lain, ini satu prisma yang lain. Jadi sebenarnya, ya, kanta ini datang asalnya idenya ialah daripada prisma. Jadi kepingan prisma-prisma yang berbeza itu boleh diletak bersama-sama, kan, begitu, ya. Sebab apa? Sebab ahli sains, ahli fizik telah perhatikan bahawa apabila sinar cahaya melalui medium yang berbeza ketempatan, maka sinar cahaya akan mengalami pembiasan. Okey, cuba kita lihat. Terlebih dahulu, kalau saya lukis satu sinar cahaya pada bahagian tengah di sini, ya, oleh sebab dia serenjang, apabila dia serenjang dengan permukaan yang pertama ini, maka sinar cahaya berupaya terus melaluinya tanpa mengalami sebarang perubahan arah. Jadi dalam topik ini kalau kita pertimbangkan tentang sinar cahaya, kita katakan bahawa pembiasan tidak diperhatikan. Lepas tu apabila sinar cahaya sampai kepada permukaan yang satu lagi di sebelah sini, kita dapati sekali lagi sinar cahaya adalah sinar cahaya serenjang dengan permukaan ini pula, ya, maka pembiasan tidak diperhatikan juga, sinar cahaya tetap melalui, ya, sinar cahaya tetap melalui. Jadi secara keseluruhan apabila sinar cahaya berserenjang dengan sempadan antara medium ini, udara dengan bahan prisma ini, dia boleh jadi kaca, dia boleh jadi perspex, dia boleh jadi plastik, ya, benda-benda yang lut cahaya. Lut cahaya bermaksud ataupun lut sinar, ya, bermaksud dia membenarkan sinar cahaya melalui dia. Jadi sinar cahaya serenjang dengan sempadan, maka pembiasan tidak diperhatikan. Sekali lagi, apabila sinar cahaya keluar daripada medium ini yang ketempatan lebih optik ke udara, sekali lagi apabila sinar cahaya serenjang dengan sempadan, sekali lagi kita dapati bahawa pembiasan tidak diperhatikan. Okey, ya, baik, semua nampak, ya. Okey, baik. Kemudian cukup besar ke gambar aja? Okey, kemudian kita pertimbangkan sekali lagi apabila sinar cahaya sampai kepada permukaan yang sebelah atas sini, apakah yang dijangkakan, ya, apakah yang dijangkakan kalau sinar cahaya sampai ke permukaan atas. Jadi kali ini jelas bahawa dia adalah bukannya serenjang, dia membentuk satu sudut tuju dengan sempadan ini pula. Kita lukislah satu garis normal di sini. Ya. Jadi bila kita lukis garis normal di sini, kita jangkakan bahawa apabila sinar cahaya bergerak dari udara ke dalam kepingan ini, katakan ini adalah prisma perspex, kita tahu bahawa pembiasan berlaku, maka sinar cahaya dibengkokkan sedemikian. Pada titik ini di mana dia masuk perspeks tersebut, dia akan dibengkokkan supaya lebih dekat dengan normal. Mendekati normal. Okey, sudut biasanya lebih kecil daripada sudut tuju.
Ya, cikgu tak lukislah banyak-banyak macam itu ya. Sedikit, sebenarnya sedikit-sedikit ya. Okey, kemudian bila sampai kepada sempadan sebelah sini pula, sekali lagi sinar cahaya terkena pada sempadan ini, kita kena lukislah satu garis normal di sebelah sini pula. Okey, garis normal. Baik. Jadi macam inilah garis normal. Normal sentiasa ingat garis normal bermaksud 90 darjah. Dia membentuk sudut 90 darjah dengan sempadan ya. Okey, kita cuba anggarkan dengan lebih tepat 90 darjah. Macam ini ke? Macam ini lebih baik kan 90 darjah. Betul? Okey. Jadi pada tempat ini sinar cahaya sampai ke sini. Okey, jadi bila sinar cahaya sudah sampai ke sini, kita jangkakan bahawa bila dia keluar, ini adalah arah asalnya. Arah asal. Sorry. Ini. Mengikut lintasan asalnya. Tetapi sekarang oleh sebab dia telah bergerak daripada medium yang lebih tumpat di sebelah sini, perspex ke, kaca ke, plastik ke, dia bergerak ya keluar melalui sempadan ini ke udara. Jadi bila dia keluar ke udara, kita jangkakan ketupatan optik memang sudah kurang. Maka perubahan arah sinar cahaya ialah dia akan menjauhi normal. Dia akan menjauhi normal macam itu. Jadi di sini sinar cahaya terlebih dahulu mendekati normal, di sebelah sini pula menjauhi normal. Jadi secara keseluruhan kita akan jangkakan bahawa dia akan sinar cahaya akan bergerak macam ini. Jadi macam lebih dekat kepada satu sama lain kan, lebih dekat kepada satu sama lain. Jadi kita akan dapati dia dikatakan sebagai kanta penumpu ya, kanta penumpu sebab sinar cahaya ditumpukan ya pada suatu lokasi yang tertentu ya. Okey, katakan saya panjangkan garis ini. Saya panjangkan garis ini macam ini, dia seolah-olah menumpu di sesuatu tempat. Okey, kalau kamu ulang proses tersebut, proses ini lukis satu sinar cahaya di sebelah bawah sini pula. Sama juga kesannya ya, sinar cahaya sampai kepada sempadan, kita boleh lukiskan satu garis normal. Baik, macam mana ni? Garis normal macam ini. Garis normal bermaksud dia 90 darjah dengan sempadan ya. Normal bermaksud 90 darjah dengan sempadan. Okey, dan seterusnya bila memasuki medium ini yang lebih tumpat dari segi optik, maka kita jangkakan perubahan arah akan berlaku. Jadi dia tidak akan kekalah dalam arah asal ya. Kalau ini lintasan asal, dia tak akan kekal lintasan asal. Dia akan bengkokkan supaya lebih dekat kepada normal, mendekati normal. Okey, dan seterusnya bila sampai kepada sempadan yang satu lagi di sebelah sini saya lukiskan garis normalnya. Ini sempadannya, yang hitam ini ialah sempadan, yang hijau ini ialah normal. Jadi sinar cahaya akan keluar tetapi dia tidak akan ikut lintasan asal. Sebaliknya oleh sebab sekarang ketumpatan optik medium sudah kurang, maka dia lebih dekat kepada normal. Jadi secara keseluruhan kita dapati bahawa macam inilah agaknya. Okey, sinar cahaya mendekati normal. Jadi kesan keseluruhan kita dapati bahawa sinar cahaya menumpu. Okey, sinar cahaya menumpu pada dikumpulkan ya supaya tertumpu pada sesuatu titik. Ya, macam ini. Okey, jadi sinar cahaya selari pada asalnya, tetapi selepas melalui gabungan prisma ini, dia telah ditumpukan. Jadi kesimpulannya lah, saintis dapati bahawa kalau mereka membuat satu bentuk macam ini, maka gabungan prisma dengan bentuk macam ini boleh dikatakan sebagai satu kanta penumpu ya. Baik, di sebaliknya kita dapati pula ini pula cerita yang satu lagi ya, gabungan prisma yang berbeza pula.
Ya, yang tadi yang di tengah-tengah sini lebih tebal, yang di tepi itu lebih nipis. Tetapi sekarang gabungannya ialah yang di tengah-tengah tu lebih nipis, yang tepi itu lebih tebal. Jadi apakah yang kita jangkakan pula? Jadi kamu akan ulang proses tersebut. Di bahagian tengah dia akan sampai ke sini. Okey, bahagian tengah maka dia adalah serenjang dengan sempadan, maka dia akan kekalkan lintasan lurusnya. Macam ini. Dan seterusnya bila dia keluar, oleh sebab sekali lagi dia serenjang dengan sempadan, serenjang dan sempadan, maka dia kekalkan lintasan lurus sekali lagi. Tidak bertukar arah. Ya, itu ialah case yang istimewa yang mana sinar cahaya adalah serenjang 90 darjah dengan sempadan. Ya, baik. Kemudian kita pertimbangkan pula sinar cahaya di sebelah sini pula. Kalau satu sinar cahaya terkena pada sempadan di sebelah sini, apa yang dijangkakan? Jadi sempadannya contoh macam ini, jadi mestilah kita pertimbangkan garis normal. Ya, garis normal macam ini. Okey, garis normal. Sinar cahaya sampai ke sini, garis normal ialah garis yang imajinasi lah ya, kita imajinasikan satu garis yang serenjang dengan sempadan ya, 90 darjah dengan sempadan. Garis hijau ini membentuk sudut 90 darjah dengan garis hitam ini, serenjang dengan sempadan, dan memanglah sinar cahaya masuk, dia tak akan kekalkan lintasan lurusnya ya. Tidak kekalkan lintasan lurus ya, sebab sekali ini bukan 90 darjah. Okey, bukan 90 darjah. Jadi apa yang dijangkakan pula? Kita jangkakan kalau medium ini lebih tumpat secara optik, ya, sebab di sebelah luar sini ialah udara. Sebelah sini ialah udara, sini bukan udara, ini ialah satu medium, misalnya perspex kaca ke plastik ke, jadi ketumpatan optik lebih tinggi. Jadi kita jangkakan sinar cahaya akan dibengkokkan, sinar cahaya akan dibengkokkan supaya dia lebih dekat dengan normal. Sedikit sudah cukup ya. Dia sudah dibengkokkan sedikit. Lebih dekat dengan normal. Macam ini. Bila sampai kepada sempadan sebelah sini pula, kita ulang. Kita kena lukis satu lagi garis normal. Ini. Garis normal. Normal kena ingat, sentiasa ingat, normal bermaksud 90 darjah. Pada tempat sinar cahaya itu sentuh sempadan, bukan sebarangan tempat ya, pada tempat di mana sinar cahaya terkena pada sempadan. Dan seterusnya sinar cahaya akan keluar macam ini. Okey. Tetapi dia tidak berupaya kekalkan lintasan asalnya sebab sekarang dia sudah bergerak daripada medium ini ketumpatan optik lebih tinggi ke udara. Jadi dia akan dibengkokkan supaya lebih jauh daripada normal lagi. Kalau lukis banyak-banyak macam inilah, kalau sikit-sikit macam ini pun sudah mencukupi. Asalkan nampak jelas sudah ada sinar cahaya sudah dibengkokkan. Macam itu. Okey, jadi inilah idea ya, kanta pencapa. Kita namakan ini sebagai kanta pencapa sebab kalau tengok pada asalnya lintasan sinar-sinar itu selari, ya, sinar cahaya yang selari, tetapi selepas melalui kanta mereka mencapai ya lebih jauh daripada satu sama lain. Jadi ini adalah kanta pencapa ya, sinar cahaya lebih jauh daripada satu sama lain ya. Ini ya. Okey. Baik, kalau kamu ulang proses tersebut, ya, ulang proses tersebut di bahagian bawah, lukis garis normal. Okey, lukis garis normal. Bukan. Lukis sinar cahaya. Ini. Pada tempat di mana sinar cahaya terkena pada sempadan, kita lukis satu garis normal macam ini. Okey, kemudian sinar cahaya adakah dia berupaya kekalkan lintasan asalnya?
Macam ini adakah dia kekal lintasan asalnya? Memang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, dia tak akan kekal lintasan asalnya, tetapi sebaliknya dia masuk medium yang ketumpatan optik lebih tinggi, maka dia akan dibengkokkan sedikit, dia lebih dekat dengan normal. Okey, lebih dekat dengan normal. Ya. Dan bila sampai kepada sempadan yang satu lagi di sebelah sini, apa yang dijangkakan bila sampai sini. Jadi dia keluar daripada medium yang lebih tumpat ini secara optik ini ke udara. Maka ini adalah arah asalnya tetapi kita jangkakan oleh sebab dia sudah masuk udara yang kurang tumpat secara optik, maka dia akan dibengkokkan supaya lebih jauh dari normal. Jadi secara keseluruhan memang seperti yang kita jangkakan, ini adalah apa yang kita panggil sebagai kanta pencapa, sebab sinar cahaya pada asalnya semua selari, tetapi selepas melalui kanta ia telah kita tak gunakan istilah sebarkan, dia dicapahkan, ya, dia dibengkokkan supaya lebih jauh daripada satu sama lain. Jadi gabungan prisma boleh membolehkan kita tumpukan sinar cahaya, ataupun gabungan prisma membolehkan kita mencapahkan sinar cahaya. Jadi kalau inilah bentuknya, maka kita boleh bentuklah rekakan satu bentuk macam ini dan sinar cahaya boleh dicapahkan. Jadi itu adalah objektif kita yang pertama hari ini, menerangkan cara kanta kanta menumpu dan mencapa sinar cahaya. Okey, baik. Pelajar-pelajar boleh tanya